Kita sambung kitab Al-Jawharul Manhub wa Munabbihatil Qulub, permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai, bagi Syekh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Muka surat berapa ya? Oh, yang lepas saya bacakan bab korban tu sikit Sekejap, tengok sini. Yang Jawi kita dah sampai muka surat ya, Bandar Seri Alam 56 57. Ya, dah habis bab apa nama ni, yang lepas bab Jumaat dah habis. Kita masuk bab Fadilat Masjid, betul ke? Fadilat Salam, ya beri salam. Imam juga yang ingat. Jadi masuk pada selepas bab salam tu ya, betul-betul. Salam tu panjang kita bahaskan tu kan. Kelebihan berkahwin. Ada Ustaz nanti belum kahwin belum nanti Salam doa baik 187 kalau yang Rumi. Baik, bab yang ke-19 kalau yang Jawi, tengok surah apa, 101 Bab ke-19 pada menyatakan kelebihan doa. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan apabila bertanya akan dikau ya Muhammad oleh hamba-Ku daripada aku, maka bahwasanya aku hampir, ini Allah hampir aku memperkenankan doa orang yang meminta doa apabila mendoa ia akan daku. Dan ditanya orang akan Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala, nama ulama ni, Ibrahim ibnu Adham, apalah hal kami meminta doa akan Allah Ta'ala, maka tiada diperkenankannya bagi kami. Orang tanya, kenapa kami doa ni Allah Ta'ala tak makbulkan? Apa doanya? Kahwin dua. Contoh. Ustaz ni asal kuliah kahwin. Contoh lah. Contoh pun tak boleh ke? Bukan betul-betul, contoh aja. Baik. Katanya apa? Beliau menjawab apa? Bahwasanya kamu ketahui akan Rasulullah, maka tiada kamu ikut akan sunnahnya. Kamu kenal tak Rasulullah? Kenal pun nak tanya juga macam mana awak kenal, siapa namanya, keluarganya siapa, bagaimana sifat-sifatnya, ya tak? Ciri-ciri apa fizikalnya. Maka tiada kamu ikut akan sunnahnya. Tapi kamu tak ikut sunnahnya. Saya dah ikut sunnah pakaiannya, lagi sunnah perbuatannya, lagi apa lagi ada lagi sunnah iktikadnya, ya tak? Itu luaran pakaian, perilakunya daripada bangun tidur sampai tidur semula, itu luar. Dalam apa? Dalam akidah Rasulullah tu macam mana? Nak tahu akidahnya, lain tak bukan dengan cara belajar. Duduk kuliah Ustaz Aidil ke? Tak semestinya. Kuliah orang lain pun boleh. Tak. Tapi pesan saya, kuliah yang berkitab. Kalau tak bawa kitab pun, kurang-kurangnya dia boleh sebut nama kitab. Atau paling tidak kalau dia tak sebut, lepas kuliah tu tanya, Ustaz, ni daripada mana kitab saya boleh cari, saya nak cari kitabnya, boleh sebut. Paling kurang, maknanya sumber maklumatnya tu dipertanggungjawab. Bukan apa nama ni, sebarang-barang, ya tak? Makan boleh sebarang makan, cakap jangan sebarang cakap. Ya tak? Telajak perahu boleh diundur, telajak kata badan binasa. Tak?
Ini bukan pantun nak minang anak dara orang ni. Ini pantun supaya nak menyelamatkan diri dari api neraka. Ya tak? Orang tua-tua orang Melayu dulu dah susun dah ni. Ya tak? Untuk panduan kita, anak cucu orang Melayu ni lah terutamanya. Orang Islam yang lain khasnya, amnya. Baik. Tiada kamu ikut akan sunnahnya. Jadi antara satu sebab tak diperkenankan doa, kita tak ikut sunnah Rasulullah. Jadi segala sunnah Rasulullah, ya pakaian ya ikut. Lagi perilaku, perbuatan, akidahnya ikut. Macam mana nak tahu? Belajar. Tak ada cara lain, belajar. Malah ustaz, saya dah umur dah berapa ustaz, boleh lah. Belajar tak kira umur. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'alum, dah banyak kali saya sebut sini kan. Ada orang mula belajar umur 80 tahun, bukan 80 bulan, 80 tahun baru start belajar. Kalau kita umur 80 dah, itu dah kira umur panjang sangat umurnya tu. Arwah bapa saya 74. Ya tak? Rasulullah 63. Setengah ulama kata 62. 80 tu dah kira lama juga, panjang juga umur, baru belajar. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, belajar paling kurang 40 tahun, bukan 40 hari, bukan 40 bulan, 40 tahun paling kurang belajar. Itu paling kurang. Ustaz umur apa? 35. Ustaz belum habis belajar. Ya, saya pun belum habis belajar. Saya pun masih belajar lagi. Paling kurang umur belajar pun tak sampai lagi. Kalau umur saya 40 pun, saya mula belajar umur berapa? Itu pun bukan tiap-tiap hari belajar. Saya pun sekarang ni seminggu sekali belajar. Ya tak? Itu pun kalau dah ada komitmen keluarga ni, alahai. Itulah dah lah seminggu sekali kan, adalah halnya tu kan, nak begitu adalah. Ya Allah. Baik. Jadi rendahkan diri. Masa saya keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan kemarin, ada satu orang dari Indonesia, Karkun daripada Indonesia, dia buat satu nasihat, bagus nasihatnya. Dia ngajak orang sama-sama keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Alasan orang kata tak ada masa. Tak ada masa. Jadi dia buat perumpamaan. Abang, kalau nelayan tu, dia buat alasan nak tunggu laut tu tak ada gelora baru nak pergi tangkap ikan, sampai kiamat tak dapat tangkap ikan. Pasal apa? Laut sentiasa gelora. Redah. Ya tak? Masa ni nak cari masa lapang memang tak ada. Masa lapang tak ada. Orang kaya tak ada masa lapang. Kenapa? Sibuk menjaga harta, banyak sangat harta. Orang miskin lagi tak ada masa lapang, masa mencari duit, miskin. Lagi orang apa? Orang sehat tak ada masa lapang. Pasal apa? Nak menjaga supaya sentiasa sehat. Pergi gym lah, apa nama, jogging lah, apa macam-macam lah kan. PKP jogging kat rumah je lah kan. Lagi orang sakit, orang sakit dah sibuk dengan sakitnya. Sakit. Aduh. Lagi apa? Segala macam jenis orang lah memang sibuk nak dicari masa lapang memang tak ada. Yang ada tu melapangkan masa, baru ada. Kena betul orang tu. Ayolah insya-Allah. Ya tak? Barulah berani bagi nama cari. Jangan cari masa lapang, memang tak ada. Yang ada tu melapangkan masa, bang. Itu bagus nasihat tu. Ya tak? Jadi belajar pun sama. Nak cari masa lapang pun nak belajar memang tak ada lah. Memang tak ada. Yang ada tu melapangkan masa. Baik. Dan kamu ketahui akan Al-Quran. Sebab yang kedua kenapa tak diperkenankan doa, kamu ketahui akan Al-Quran, maka tiada kamu amalkan dengan dia. Tahu Al-Quran, tahu baca. Kalau tak tahu baca, kena belajar baca. Dah tahu baca, tahu ertinya. Kalau tak tahu erti, belajar. Macam mana nak tahu erti Al-Quran? Wajib belajar kitab tafsir. Wajib apa? Wajib fardu kifayah. Fardu kifayah. Kitab ilmu tafsir tu ilmu fardu kifayah.
Ilmu yang wajib fardu ain setiap orang Islam wajib belajar, iaitu tauhid, fikih, tasawuf, 3. Yang lain tu ilmu fardu kifayah, tafsir fardu kifayah. Dan itu sebab untuk dimakbulkan doa. Segala ilmu tauhid, fikih, tasawuf itu pun ambilannya daripada Quran juga. Bila kita dah belajar tauhid, fikih, tasawuf, kita sebenarnya dah mengamalkan Al-Quran. Sebab setiap maklumat, setiap ilmu dalam tauhid, dalam fikir dan tasawuf itu ambilannya daripada Al-Quran. Bukan ulama susun tu reka-reka sendiri, tidak. Tidak. Bila belajar nak memahami sendiri ayat Al-Quran, sepatah demi sepatah, wajib rujuk kitab tafsir. Jangan tengok kitab terjemah. Jangan tengok kitab terjemah. Jangan tengok kitab terjemah. 3 kali saya ulang ni. Kenapa? Sebab ada ayat Al-Quran yang mutasyabihat, yang samar-samar, tak boleh kita fahami melainkan dengan tafsiran para ulama. Kalau kita nak memahami sendiri, takut tersalah. Dan kita bukan orang yang layak nak menafsirkan Al-Quran, nak memahami ayat Quran sendiri. Oleh itu, marilah kita membuka kitab-kitab tafsir. Kalau dalam masjid Kopok, dibelikan kitab tafsir Ibnu Katsir, terjemahan kitab tafsir Ibnu Katsir. Abang Ahmad saksi, dia daripada Kopok, dia saintek tapi selalu duduk kuliah Kopok. Selalu juga saya buka tu kitab tafsir Ibnu Katsir. Tapi Indonesia lah, boleh lah. Setakat ni yang Malaysia punya tak ada. Berapa ratus, 700 berapa ada orang wakafkan masjid tu. Kalau sini ada hadis Bahrul Mazi, masjid sini ada kitab Bahrul Mazi. Boleh baca? Boleh baca. Jawi lah, tapi bahasa Melayu Jawi. Kalau tak boleh baca, cari yang Rumi, kedai. Dah banyak orang menterjemahkan, tulis alih bahasa ke alih tulisan ke Rumi. Baik. Kenapa kena tengok kitab tafsir? Dalam kitab Aqidatun Najin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, salah satu daripada 8 punca menjadi kufur atau murtad, salah satunya ialah memahami ayat Al-Quran dan hadis semata-mata. Maknanya memahami ayat-ayat Quran dan hadis tanpa rujuk kitab tafsir dan syarah hadis. Itu boleh jadi punca murtad atau kafir. Na'udzubillah min zalik. Tak semualah maksudnya kalau asal tak tengok tafsir atau hadis je kafir, tidak. Jadi punca, salah satu punca banyaknya ajaran sesat, tak rujuk kitab tafsir Al-Quran, tak rujuk kitab syarah hadis. Itu jadi punca. Jadi puncanya tu jangan diamalkan lah. Macam je COVID-19, punca, kalau punca tu memang tak dapat kesan lagi. Ada yang kata daripada China, ada yang kata buatan, ada yang kata ini memang daripada binatang tu kan, kelawar, macam-macam lah kan. Punca tak dapat pastikan lagi, tapi cara elakkan ada. Paling senang pakai pelitup muka jarak 1 meter, paling senang. Jangan bersentuh. Minta maaf, aku nak salam tadi gini aja, ustaz ni tak nak salam. Takut saya pembawa ni, kita tak tahu, ya tak? Dah reda dah tiba-tiba banyak balik, ya tak? Johor ada 1 hari ni. Alah tu kawasan mana? Awak tahu kat mana? Siapa orangnya? Itu hari lagi Ulu Tiram, ya tak? Jadi kuliah dekat Ulu Tebrau tu, saya masukkan lagi, bacakan ni hadis ni. Ya tak? Jaga-jaga. Oh, dah sebelah Ulu Tiram, Ulu Tebrau. Ya tak? Jadi ustaz takut ni nak amalkan ni. Kalau kita ikut SOP yang diberikan doktor ni, kita niat untuk amalkan hadis Rasulullah ni, dapat pahala. Ya tak? Nak tahu tentang agama, cari pakar tentang agama. Siapa Ustaz Aidil? Tidak, kitab. Kitab. Tanya kitab mana dia boleh jawab? Bacalah. Tanya kitab mana orang tak jawab? Jawab kan?
Kalau nak tahu tentang kesihatan, tentang penyakit, yang pakar doktor. Lah doktor pun dia sama dia pun bergaduh. Ada yang suruh pakai apa topeng macam ni, ada yang suruh apa lipat macam tu lah apa. Senang tanya tu Dr. Nur Hisham terus direct. Susah sangat. Dua-dua boleh. Macam ni boleh, pusing boleh, yang penting pakai. Tak pakai. Baik. Dan kamu makan akan nikmat Allah, maka tiada kamu tunaikan syukur nikmatnya. Ya Allah, kita makan nikmat Allah tapi tak bersyukur dengan nikmatnya. Syukur macam mana? Tunaikan perintahnya, tinggalkan larangannya. Dan kamu ketahui akan syurga, maka tiada kamu tuntut akan dia. Tahu dah syurga. Itu pun tak tahu banyak lah. Tahulah syurga tu antara nikmatnya bidadari lah. Bidadari aja tahu. Bidadari tu macam mana? Mana saya tahu Ustaz? Dia baca kitab lah. Minggu depan baca Ustaz. Bidadari dalam apa surah Ulu Tebrau saya pernah bacakan. Dalam kitab Furu'ul Masail ada 2-3 bab tentang nikmat-nikmat syurga. Salah satunya bidadari. Ciri-ciri bidadari itu macam mana? Yang namanya bidadari itu daripada ujung rambut sampai ujung kaki tu macam mana bidadarinya tu? Disebut tu kuliah subuh masa tu, Sabtu. Cuti, tak apalah macam pasal bidadari tak. Cuti kerja payah juga. Baik. Syurga. Lagi apa nikmat yang biasa kita dengar? Syurga. Baru terdetik nak sesuatu datang, nak makan sesuatu datang. Ni tak? Maka tiada kamu tuntut akan dia. Nak tuntut syurga tu macam mana? Sama, tunaikan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Macam nak tahu mana satu perintah, mana satu larangan? Macam sekarang ni, nak ikut SOP ke tidak? Ni larangan Allah ke perintah Allah? Ternyata ada dalam hadis. Ya tak? Dengan ilmu lah, dengan ilmu. Baik. Dan kamu ketahui akan neraka, maka tiada kamu takut daripadanya. Dalam kitab yang sama Furu'ul Masail tu, lepas cerita syurga, cerita neraka pula. Ya tak? Baru adil, nak syurga aje. Cerita pasal neraka. Macam mana neraka, api tu macam mana, seksaan paling ringan macam mana. Ya tak? Maka tiada kamu takut daripadanya. Macam mana nak takut daripada neraka? Bukan setakat tahu, malah tinggalkan larangan Allah, jangan dibuat. Perintah Allah tu dibuat, jangan ditinggal. Sama juga. Dan kamu ketahui akan syaitan itu seteru kamu, musuh kamu, maka tiada kamu perang akan dia, akan tetapi muafakat kamu dengan dia, bersepakat pula. Siapa ni syaitan? Siapa syaitan? Musuh kita. Wah, depan orang ramai, senyap-senyap, wah, berkawan baik dengan syaitan, ya. Na'udzubillah min zalik. Syaitan ni apa? Menyeru kepada keburukan. Kalau dia hati kita tu bisik-bisikkan keburukan tu, bisikan syaitan lah tu. Lawan, kena lawan. Dia musuh yang nyata. Walaupun tak nampak, kita tak dengar. Ya tak? Baik. Dan kamu ketahui akan mati, maka tiada bersedia kamu baginya. Ada sekeliling kita yang telah meninggal dunia. Sama ada keluarga, jiran, kawan, mesti ada yang dah meninggal dunia, ya tak? Tak ada siapa-siapa kat dunia ni, tak ada pun keliling aku yang mati. Apa tak ada? Ya tak? Semua jauh-jauh. Jauh pun mati juga kan? Jadi apa persediaan kita bagi mati? Tak buat persediaan, persediaan kita tak lain tak bukan satu, tauhid yang betul. Kenapa? Sebab soalan di dalam kubur ialah soalan-soalan berkaitan tauhid. Soalannya pun dah bocor, jawapan pun dah bocor. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Ya tak? Wa ma imamuka, siapa imam kamu? Waman ikhwanuka, siapa saudara kamu? Lagi satu apa, lupa. Tanya imam selalu baca talqin. Soalannya dah bocor, jawapan pun dah tahu. Allahu Rabbi, Muhammad Nabiyyi, lagi apa, Al-Quran,
imami, lagi apa? Muslimin, ikhwani, saudaraku. Ya tak? Tapi jawapan tu nak dijawab bukan dengan hafalan. Bukan dengan hafalan. Nak jawab Allahu Rabbi tu, Allah Tuhanku, itu bukan dengan hafalan, dengan iman yang betul dalam hati. Masa dekat dunia kemarin kau kenal Allah Ta'ala tu macam mana? Apa sifat-sifat Allah? Senang, wujud, kidam, baqa', nyanyi dekat Allah wujud, baqa'. Ya baguslah, dah hafal kan? Ertinya setiap satu. Ya tak? Contoh wahdaniyah, mengesakan Allah. Apa makna esa? Esa makna satu lah Ustaz. Lagi? Kalau nak lebih sikit, maha satu. Lagi? Dah lah, apa nak lagi? Rupanya bila belajar tauhid, esa Allah Ta'ala tu pada zat, sifat dan perbuatan. Pecah tiga pula. Dah tiga, dah bukan satu. Itulah esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, esa Allah pada perbuatan. Tiga perkara tu, setiap satu tu esa Allah Ta'ala. Macam mana tu Ustaz? Duduk kuliah tauhid. Kopok dah buka Ustaz? Belum, nanti bulan 9. Kuliah kopok, kuliah tauhid nanti bulan 9 baru buka. Baik, bersedia boleh mati. Tauhid satu, bersedia sebelum mati, tauhid kena betul. Kalau salah tak dapat jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Yang kau kenal tu bukan Allah tu. Kalau salah, tak? Ada orang wujud kidam baqa', mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, sampai kaunuhu mutakalliman, sampai kaunuhu sami'an basiran. Pada sama' dan basar. Pada kalam tu dia faham Allah Ta'ala ada masa belum berkata-kata, ada masa baru nak berkata-kata, ada masa sudah berkata-kata. Yang lain dah betul ujung tu. Sifat kalam tu ada yang faham Allah ada masa ketika tak berkata-kata langsung, ada masa Allah baru nak berkata, bercadang nak berkata-kata. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Yang lain dah betul kok ujung macam tu, kenapa toh? Ya Allah, itu yang belajar. Ni yang belajar ni, yang macam tu. Ya Allah. Dek kerana seorang gurunya, kalau berdasarkan kitab-kitab ulama yang lain lah, bukan berdasarkan Ustaz Aidil, tidak, saya pun tak jumpa orangnya yang buat fahaman macam tu. Dia berfahaman Allah Ta'ala tu ada masa belum berkata-kata, kemudian baru bercadang, lepas tu barulah berkata-kata. Ada seorang guru yang mengajar macam tu, dah tak ada dah, guru dah meninggal, dah wafat. Anak muridnya kok ngikut toh. Ya Allah, tak dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Itu sebab, antara sebab saya banyak bawa kitab tu, antara pesanan guru saya, kenapa kena bawa banyak kitab? Bukan bawa, belajar banyak kitab. Kenapa? Nak dibanding. Dibanding kitab tauhid sekian banyak, kitab fikih sekian banyak, tasawuf sekian banyak. Kenapa? Nak dibanding. Banding mana yang betul, mana yang salah. Kitab banyak, kitab. Kena banyak belajar semua, bandingkan. Maka fahaman ni salah. Kenapa? Kitab Melayu kebanyakannya, kitab Arab keseluruhannya, kebanyakannya juga, sebab kitab yang sesat pun dah ada juga bahasa Arab. Kebanyakan kitab Melayu, kebanyakan kitab bahasa Arab, bila bab kalam, Allah berkata-kata tak ada mula, tak ada akhir, tak berhuruf, tak bersuara. Maka fahaman yang tadi itu salah. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Itu baru tauhid. Kalau fikih, fikih ibadat, muamalat, munakahat, jenayat, faraid, itu pun kena banyak kitab juga. Kenapa? Kalau fikih banyak kitab, supaya kita kalau orang yang ada masalah nak menggunakan kaul mu'tamad, kaul yang kuat, boleh guna kaul yang dhaif. Untuk kepentingan sendirilah, makna ada masalah kan. Ya tak? Baik.
Itu persediaan mati, tahu mati. Diri sendiri pun takut mati. Saya sendiri pun takut mati, tak takut. Satu takut mati pasal apa? Tak tahulah banyak mana amalan kita ni kan. Hutang pun masih banyak lagi. Hutang semayang tak? Semayang dah selesai. Ada juga dulu hutang semayang, saya accident tu kan, tak dapat nak apa nama semayang. Jadi qada balik. Dah qada hutang duit ni. Belum selesai lagi. Lagi apa? Macam-macam lah. Kesalahan dengan orang, kena minta maaf. Tak minta maaf, kita istighfar untuk dia. Kalau ada orang yang tak takut mati, itu mungkin amalannya dah perfect tu. Barangkali lah. Baik, sambung. Dan tanam kamu akan beberapa orang mati, maka tiada kamu mengambil iktibar dengan mereka itu. Kita kebumikan orang meninggal dunia, tapi tak ambil iktibar. Macam saya mengkebumikan arwah bapa saya. Kalau saya tak ambil iktibar, tak ambil pengajaran, kita pun akan kebumikan oleh orang. Tak? Macam Abang Azizi tu yang selalu datang tu, masa nak kebumikan almarhum Ustaz Salahuddin, nak buat apa nama tu, liang lahat tu. Nak buat liang lahat tu, lahat tu dia tembuk tepi. Kalau yang biasa liang tengah tu itu syak. Liang syak tak boleh panggil liang lahat. Tapi dah orang pun tak tahu mana apa bezanya Ustaz. Tak belajar tak tahulah. Yang tebuk tengah tu biasa itu nama syak. Tak boleh sebut liang lahat. Yang lahat nama tebuk tepi. Dah korek tu 7 kaki, tebuk tepi. Jadi apa nama, Azizi nak test muat tak muat tu, dia masuk dalam test kan. Tak muat ni, tebuk lagi. Test lagi. Okey muat. Mujur tak ditanam orang. Tak, test masuk dalam. Kena bayangkanlah, kita nak masuk dekat kubur tu, tanah tu. Cuba masuk kat bilik, padam lampu, gelap. Apa rasa? Satu hari satu malam. Tak. Hari mungkin tak ada masalah, malam tak. Alah Ustaz, tak ada hal lah. Tak ada hal, baguslah. Ini selama-lamanya dalam tanah tu bukan kosong, macam-macam ada jelah. Ulat lain, apa lain kan. Baik. Jadi apa peneman kita dekat kubur? Sama ada kubur ni sama ada taman-taman syurga atau liang-liang neraka. Tak? Ambil iktibar. Baik, dan kamu tinggal akan aib diri kamu dan membimbang kamu dengan aib manusia. Aib kita sembunyikan, aib orang kita bongkar. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Kau nak tahu si A ni gini. Ya Allah, ya Rabbil Karim, jangan. Itu namanya apa? Mengumpat cerita keburukan orang lain yang memang orang tu buat. Kita cerita dekat orang lain, benda yang orang tu tak suka, benda buruk lah. Benda baik takkan orang tak suka ni tak. Benda buruk yang orang lain tak suka diceritakan, kita cerita. Memang orang tu buat pun, itu namanya mengumpat. Mengumpat dosa besar. Diibaratkan oleh Rasulullah seperti makan daging saudaranya sendiri mentah-mentah. Makan daging saudara sendiri mentah-mentah. Daging korban ada pernah makan mentah-mentah tak? Tengok darah je pengsan. Ada orang bukan apa nama ni, makan daging mentah-mentah, tengok darah tu sembelih tak boleh. Dia tak boleh. Satu, tak boleh, takut, lemah semangat. Yang kedua, tak boleh, dia kesian. Macam rumah saya tak boleh tengok sembelih pun, dia tak boleh. Pasal apa? Nanti dia kesian. Nak makan tu kesian, tak boleh. Itu tak boleh tengok lah. Dia tengok. Dia tak boleh makan nanti. Haram makan, pasal kesian. Baik. Itu daging binatang yang halal dimakan pun tak disuruh makan pun mentah-mentah, ya tak? Ini kan daging saudara kita. Mentah-mentah dimakan.
Itu kalau keburukan yang memang orang tu buat. Kalau keburukan yang kita reka sendiri, orang tu tak buat, itu fitnah, lagi besar dosanya. Hati-hati. Jadi itulah antara sebab-sebab kata Ibrahim Ibnu Adham rahimahullahu taala, bila orang tanyakan kenapa kami baca doa tak diperkenankan oleh Allah, itulah sebab-sebabnya, perkara-perkaranya yang menyebabkan doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah taala. Baik. Kata Syekh Abdul Qadir, tiada sayogianya bagi imam dan makmum bahawa keluar keduanya daripada masjid, iaitu tempat sembahyang, dengan tiada meminta doa. Jadi kalau imam biasalah memang akan baca doa. Makmum ni bukan tempat sini, tempat lain, tempat lain. Keluar daripada masjid tak baca doa, rugilah. Haram ke? Tidaklah haram, rugi. Bacalah doa walaupun pendek sekalipun. Dalam kitab Al-Azkar Imam Lil Nawawi, kitab Al-Azkar Lil Nawawi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling kurang kalau dia nak baca doa, dia akan sertakan dengan doa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau dia nak baca doa lain, dia akan baca doa tu dulu. Kalau dia tak nak baca doa lain, cukup dia baca doa tu sahaja. Itu paling kurang. Jadi insya-Allah tuan-tuan, cukuplah kadar ni beberapa perkara. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.